Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Nur Atikah binti Rozali yang bernombor matrik 19 BI 01103 bersama lagi dengan dua orang presenter akan membentangkan berkenaan dengan dalihan mabuk atau kecualian mabuk. Dalihan mabuk ini adalah merupakan salah satu kecualian yang terdapat dalam kandung keselesaan di bawah kecualian-kecualian am. Jika tertuduh berjaya menggunakan kecualian mabuk sebagai satu pembelaan, maka ia dianggap sebagai kecualian penuh yang mana tertuduh boleh dibebaskan daripada sebarang liability jenayah atau tanggungan jenayah. Seterusnya kita pergi kepada definisi mabuk. Mabuk ni dia memberi gambaran kepada seseorang yang dalam keadaan tidak sihat akibat pening kepala yang membawa kepada hilang ingatan atau tidak sedarkan diri. Ni dia memberi penjelasan bahawa jika seseorang itu dalam keadaan mabuk, dia tak mampu untuk berfikir dengan baik, dia tak mampu untuk bertingkah laku dengan sewajarnya seperti sebelum dia dalam keadaan mabuk, dia tak mampu untuk kawal segala tingkah laku fizikal, segala perbuatan dia ketika itu sebab dia dalam keadaan tidak mampu berfikir akibat daripada pengambilan bahan-bahan yang memabukkan. Sekiranya dia dipertuduhkan atas kesalahan jenayah seperti membunuh ataupun mencederakan seseorang, tidak cukup hanya perbuatan tersebut dipertanggungkan ke atasnya, maka perbuatan membunuh tu perlulah diiringi sekali dengan elemen mens rea, iaitu niat jahat semasa mabuk itu berlaku. Sekiranya pembelaan mabuk ini dijadikan sebagai dalihan di mahkamah, maka pembelaan tersebut mestilah dijadikan sebagai satu pembelaan lengkap, bukannya satu keadaan mitigasi. Maksudnya perlu memohon sebagai satu pembelaan yang bukan untuk meminta untuk pengurangan hukuman. Dia mestilah dalam keadaan pembelaan lengkap. Sekiranya tertuduh ingin menggunakan pembelaan mabuk sebagai satu dalihan, maka dia perlulah membuktikan kepada mahkamah bahawa pembelaan mabuk yang dikemukakan kepada mahkamah tersebut cukup semua elemen yang diperuntukkan di bawah Seksyen 85 dan Seksyen 86. Di bawah imbangan kebarangkalian, bukannya beyond reasonable doubt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Ilmi binti Zamri bernombor matrik 19 BI 01105. Jadi saya akan menerangkan tentang peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan pengecualian am bagi kesalahan mabuk. Yang pertama adalah Seksyen 85 Kanun Keselesaan, iaitu bila mabuk menjadi suatu pembelaan. Subseksyen 1 menyatakan bahawa kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen ini dan dalam Seksyen 86, mabuk tidaklah boleh menjadi suatu pembelaan terhadap sesuatu pertuduhan jenayah. Di sini jelaslah diperuntukkan bahawa pada dasarnya mabuk tidak boleh menjadi pembelaan bagi pertuduhan jenayah. Kes yang berkaitan dengan Seksyen 85 Subseksyen 1 iaitu kes Director of Public Prosecutions lawan Beard. Di dalam kes ini, perayu telah dipertuduhkan atas kesalahan membunuh seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 13 tahun di dalam keadaan mabuk kerana telah minum beberapa koktail sebelum itu. Perayu telah meletakkan tangannya ke mulut mangsa bagi mengelak mangsa daripada menjerit. Perayu letakkan jarinya kepada tekak si mangsa sehingga mangsa mati kelemasan. Dalam kes ini, Lord Birkenhead menyatakan di bawah undang-undang Inggeris seperti yang berlaku hingga awal abad ke-19, mabuk sukarela tidak pernah menjadi alasan untuk salah laku jenayah dan memang pihak berkuasa klasik secara amnya menegaskan bahawa mabuk sukarela mesti dianggap lebih buruk daripada pembelaan. Pandangan ini adalah dari segi berdasarkan prinsip bahawa seorang lelaki yang dengan tindakan sukarela sendiri meremehkan dan menghancurkan kehendak-kehendaknya tidak boleh berada lebih baik dalam hubungannya dengan tindakan jenayah daripada seorang lelaki yang waras. Seterusnya, Seksyen 85, Subseksyen 2 menyatakan bahawa mabuk boleh menjadi suatu pembelaan terhadap sesuatu pertuduhan jenayah jika oleh sebab mabuk, orang yang dipertuduhkan itu pada waktu perbuatan atau ketinggalan yang diadukan itu
tidak tahu bahawa perbuatan atau ketinggalan itu salah ataupun tidak tahu apa yang dilakukan, dan A. Keadaan mabuk itu telah disebabkan dengan tiada kerelaannya oleh perbuatan jahat atau cuai seseorang lain, atau B. Orang yang dipertuduhkan itu atau oleh sebab mabuk menjadi gila sama ada bagi sementara waktu atau selainnya pada waktu perbuatan atau ketinggalan itu. Jadi di sini jelaslah ia diterima sebagai pembelaan sekiranya mabuk berlaku dalam dua keadaan, iaitu tertuduh tidak memabukkan dirinya secara sengaja dan mabuk sehingga tertuduh hilang pertimbangan diri. Kita teruskan dengan kes yang berkaitan dengan Seksyen 85 Subseksyen 2A, iaitu tertuduh tidak memabukkan dirinya secara sengaja. Di dalam kes ini, tertuduh seorang warga Republik Guinea telah dihadapkan dengan satu pertuduhan pindaan kedua atas kesalahan memperedarkan dadah berbahaya. Tertuduh juga telah membuat kekecohan dengan menahan kereta awam dalam keadaan berbogel sambil bernyanyi dan menari di atas jalan raya. Di dalam pembelaan, tertuduh telah menggunakan dalihan pengecualian am bagi kesalahan mabuk ini dengan menyatakan bahawa tertuduh telah dipaksa menelan kapsul-kapsul berisi dadah untuk dibawa ke luar negara telah menjadi tidak siuman apabila beberapa kapsul tersebut telah pecah di dalam perutnya. Keputusan mahkamah telah menerima pembelaan mabuk dadah dan hilang akal yang dikemukakan oleh pihak pembelaan, dan tertuduh telah dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan memperedarkan dadah-dadah tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada kes yang berkaitan dengan Seksyen 85 Subseksyen 2B, iaitu mabuk sehingga tertuduh hilang pertimbangan. Dalam kes Lee Siam Ward lawan pendakwa raya ini, perayu telah disabitkan Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana perayu telah membunuh kakaknya sendiri. Perayu menyatakan bahawa dia dalam keadaan halusinasi ketika itu kerana telah mengambil dadah pada waktu pagi. Perayu juga menyatakan bahawa dia dalam keadaan kebergantungan dadah, dan perayu juga merupakan pesakit mental dan telah beberapa kali menerima rawatan di hospital. Dalam kes ini, ulasan penghakiman, kami tidak dapat menerima kritikan hakim bicara yang menyatakan bahawa perayu tidak hilang akal kerana perayu dapat mengingati apa yang telah berlaku berdasarkan keterangan perayu melalui pernyataannya dan tindak tanduk perayu selepas kejadian. Keterangan SP10 menjelaskan bahawa perayu telah hilang akal sementara dan mengalami halusinasi pada masa kejadian. Perayu menetap mati. Kami melihat fakta ini jelas menunjukkan bahawa perayu telah mengalami legal insanity dan bukan hanya medical insanity sebagaimana dapatan hakim bicara tersebut. Seterusnya kita pergi kepada seksyen kedua terpenting dalam dalihan mabuk, iaitu seksyen 86 Kanun Keseksaan, iaitu kesan pembelaan mabuk bila dipastikan. Seksyen ini berkenaan dengan keputusan yang bakal diambil oleh mahkamah apabila berhadapan dengan mabuk sebagai satu pembelaan. Seksyen 86 Subseksyen 1 dia menerangkan jika pembelaan di bawah Subseksyen 85 Subseksyen 2 dipastikan, maka bagi hal yang termasuk di bawah perenggan A, seksyen itu orang yang dituduh itu hendaklah dibebaskan. Maksudnya jika jika tertuduh itu berjaya menggunakan dalihan di bawah perenggan A subseksyen 2, iaitu dia mabuk dalam keadaan bukan ke atas kerelaan dirinya, disebabkan oleh paksaan ataupun kecuaian, maka tertuduh hendaklah dibebaskan dan tidak disabitkan atas kesalahan jenayah yang telah dilakukan. Contohnya seperti di dalam kes yang disebut oleh presenter tadi adalah kes pendakwa raya lawan Sadibe Mariame, iaitu tertuduh ni dia telah dipaksa untuk menelan kapsul-kapsul yang berisi dengan dadah untuk dibawa ke luar negara. Dan bagi hal yang termasuk di bawah perenggan B, Seksyen 85 Subseksyen 2, yang mana apabila tertuduh mengambil bahan yang memabukkan seperti arak ataupun dadah secara sukarela ataupun tak secara sukarela, yang menyebabkan efek kepada tertuduh tu mengganggu mental tertuduh ataupun mengganggu dan menyebabkan tertuduh tu menjadi gila pada waktu ataupun ketinggalan tersebut, maka peruntukan Seksyen 84 kanun ini terpakai,
iaitu berkenaan dengan kecualian orang yang tidak sempurna akal, dan Seksyen 347 dan 348 Kanun Tata Cara Jenayah hendaklah terpakai. Kes yang dirujuk berdasarkan Seksyen 86 Subseksyen 1 adalah kes Lee Tiam Wat lawan pendakwa raya, iaitu di dalam kes ni di peringkat Mahkamah Tinggi pada mulanya, perayu telah dihadapkan dan dibicarakan atas satu pertuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, yang mana di akhir perbicaraan Hakim Mahkamah Tinggi bijaksana iaitu Hakim Bicara telah mensabitkan perayu dengan pertuduhan dan telah menjatuhkan hukuman mati ke atas perayu. Terkilan dengan keputusan Hakim Bicara tersebut, perayu telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Fakta kes secara ringkas di dalam kes ini, perayu iaitu Lee Tiam Wat telah terjebak dengan masalah penyalahgunaan dadah sejak berumur lebih kurang dalam 25 tahun, dan dia menggunakan dadah jenis kanabis, eramin dan lain-lain, dan dia juga merupakan seorang peminum alkohol tegar, dan akibat dari tabiat ni dia mengalami masalah mental dan kebergantungan dadah, dan dia pernah menerima rawatan psikiatri di Hospital Universiti Malaya dan pada 2003 dan pada 2009 di Hospital Sungai Buloh setelah dirujuk oleh Hospital Tanjung Karang. Dan walau bagaimanapun dia tidak membuat rawatan secara susulan. Dan mendiang Lee Seung Eng si mati adalah kakaknya, dan dia mempunyai hubungan yang baik dan tidak mempunyai sebarang permusuhan atau perselisihan dengannya sebelum terjadi pembunuhan tersebut. Dan mendiang adalah seorang kakak yang penyayang dan bertanggungjawab, dan hubungan mereka amat rapat di mana dia selalu mengunjungi dan bermalam di rumah mendiang yang terletak di Kuala Selangor. Sebelum berlakunya tragedi pembunuhan Lee Seung Eng, kakak perayu, pada malam tersebut perayu telah mengambil ganja kerana disebabkan perayu menyatakan bahawa beliau berkebergantungan terhadap dadah tersebut. Dan pada keesokan harinya perayu telah pergi ke Tokong untuk bersembahyang. Dan selepas itu Lee Seung Eng si mati telah pergi ke Tokong tersebut selepas dimaklumkan bahawa adiknya telah melakukan kekecohan di Tokong tersebut. Dan pada waktu itulah perayu telah mengalami halusinasi yang mana dia telah melihat kakaknya Lee Seung Eng si mati seolah-olah menyerupai lembaga seekor harimau, dan dia telah menentak kakaknya secara bertubi-tubi. Perayu juga menyatakan bahawa dia benar-benar percaya dan nampak lembaga yang dia tetap, tikam dan bunuh itu adalah seekor harimau yang ingin menyerangnya menggunakan pisau yang terdapat di tokong tersebut. Dan dia membunuh harimau itu bagi mempertahankan dirinya, dan selepas orang ramai datang ke tokong tu barulah yang dia sedar bahawa harimau yang ditetak itu sebenarnya adalah kakaknya sendiri dan bukannya seekor harimau. Kes Lee Tiam Wat ni, beliau telah berjaya menggunakan dalihan mabuk sebagai satu pembelaan apabila Hakim Mahkamah Persekutuan telah membenarkan sebahagian rayuan perayu setakat yang berkaitan dengan sabitan dan hukuman mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang diperintahkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi, iaitu ianya diketepikan dan digantikan dengan perintah diperintah bahawa perayu hendaklah dilepaskan dan dibebaskan sebab dia tidak mempunyai mensrea ketika melakukan pembunuhan tersebut. Kerana salah satu alasannya adalah hubungan baiknya dengan kakaknya pada waktu tersebut adalah baik dan tak ada sebarang pergaduhan. Dan beliau juga, walaupun dia mengambil dadah secara sukarela, maka disebabkan elemen mensrea tidak memenuhi perbuatan tersebut, maka tertuduh dibebaskan
dan dilepaskan dari pertuduhan selaras dengan peruntukan Seksyen 347 Kanun Acara Jenayah. Dan Mahkamah Persekutuan telah memerintahkan perayu ditahan di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan selama mana diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di bawah Seksyen 348 Kanun Acara Jenayah. Berdasarkan kesimpulan daripada kes Lee Tian Muat lawan pendakwa raya adalah beliau berjaya menggunakan Seksyen 86 Subseksyen 1 apabila dia menjadikan sebagai teras pembelaan bahawa dia telah mengalami kemabukan dadah semasa beliau melakukan pembunuhan ke atas si mati, yang mana menyebabkan perayu tu dalam keadaan tidak sempurna akal, dan pada waktu tu mensria tidak dapat dibentuk, dan pada masa yang sama melakukan dia telah menyerang si mati dan perayu tidak mengetahui bahawa perbuatan itu adalah satu kesalahan di bawah undang-undang, dan perayu menyatakan bahawa dia telah meletak seekor harimau yang mahu menyerangnya, bukannya kakaknya. So pada waktu tu dia di bawah pengaruh dadah. Maka mahkamah telah membenarkan pembelaan terhadapnya adalah Subseksyen 2. Mabuk hendaklah dipertimbangkan bagi maksud menentukan sama ada orang yang dipertuduhkan itu ada mempunyai sesuatu niat yang tertentu atau selainnya yang dengan ketiadaannya dia tidak akan bersalah atas kesalahan itu. Maksudnya kat sini Seksyen 86 Subseksyen 2 dia memberi secara khusus kepada mahkamah bahawa setiap pembelaan yang dibuat hendaklah disertai dengan niat bahawa memang tertuduh tidak mempunyai niat jahat terhadap kesalahan jenayah yang dia lakukan. Sekiranya tertuduh tu mempunyai niat jahat yang dikaitkan dengan niat tertentu, maka dia tidak layak untuk menggunakan Seksyen 85. Subseksyen 2 ni kita boleh lihat sama ada juga di dalam kes Lee Tian Muat lawan pendakwa raya, yang mana memang perayu tidak mempunyai niat pada asalnya untuk membunuh si mati, kerana hubungan dia dengan kakaknya pada waktu itu adalah sangat baik dan tak ada sebarang pemusuhan ataupun pergaduhan sebelum berlakunya pembunuhan ke atas si mati tersebut. Maka beliau berjaya, maka berdasarkan hubungan tersebut, maka beliau berjaya menggunakan dalihan di bawah Seksyen 85. Subseksyen 3 iaitu bagi maksud seksyen ini dan seksyen yang terdahulu daripadanya itu mabuk hendaklah disifatkan termasuk suatu keadaan yang dihasilkan oleh narkotik atau dadah. Maksudnya mabuk itu bukan sahaja disebabkan oleh alkohol ataupun arak, dadah dan atau narkotik juga dikategorikan sebagai bahan yang boleh memabukkan seperti toddy dan sebagainya, di mana kita boleh lihat seperti kes-kes yang saya terangkan seperti tadi. Secara kesimpulannya, berdasarkan Seksyen 86 Kanun Keseksaan ini memberi gambaran kepada pihak mahkamah berkenaan keputusan yang patut diambil apabila berhadapan dengan mabuk sebagai satu pembelaan di bawah Seksyen 85 Subseksyen 2, yang mana perlu disertai dengan niat dalam keadaan mabuk tersebut berlaku. Sekiranya tertuduh tu mempunyai niat tertentu sebelum jenayah yang dilakukan memang ditujukan ke atas mangsa, maka dalihan di bawah Seksyen 85 dan Seksyen 86 tidak boleh dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkanisa binti Muhammad bernama Matrix 19 PI 01102 dari kelas 5SC akan menerangkan Seksyen 85 Klausul 1 yang mana keadaan mabuk secara sukarela adalah bukan satu pembelaan. Jika terlihat sekiranya seseorang pada awalnya telah mempunyai niat untuk melakukan sesuatu jenayah dan telah minum minuman keras semata-mata untuk merangsang dirinya, jadi adakah dibolehkan orang itu menggunakan pembelaan mabuk di bawah Seksyen 86? Okey, kita lihat kembali. Perkara yang dilakukan tertuduh itu adalah sebenarnya di luar Seksyen 86. Kerana apa? Kerana telah wujud niat sebelum dia minum minuman tersebut.
Seksyen 85 Klausul 1 menyatakan bahawa keadaan mabuk secara sukarela adalah tidak merupakan suatu pembelaan terhadap suatu kes jenayah. Contohnya, pembelaan mabuk tidak akan terpakai ke atas seseorang yang minum minuman keras untuk menguatkan dirinya untuk melakukan suatu jenayah. Kita lihat ke dalam kes pendakwa raya lawan Awang Ridwan bin Awang Bul, yang mana tertuduh dipertuduhkan dengan kesalahan menyebabkan suatu kematian, yang mana ia merupakan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Disebabkan tiada keterangan pakar, jadi penunjuk keadaan minda tertuduh yang lebih dipercayai mestilah kelakuan tertuduh sebelum dan selepas kesalahan itu dilakukan, dan keterangan menunjukkan bahawa tertuduh tahu apa yang dibuatnya. Dan sekiranya tertuduh itu benar-benar mabuk, pastinya tertuduh tidak akan ingat apa-apa yang dilafazkan oleh si mati dan kejadian menikah yang begitu terperinci. Pada masa kejadian tersebut juga, tertuduh boleh membezakan antara si mati, PW5 dan PW7 di tempat kejadian, yang mana mustahil bagi seorang yang mabuk itu boleh membezakan yang mana satu si mati. Dan selanjutnya, mahkamah menerima keterangan bahawa tertuduh tidaklah kelihatan mabuk, dan segala yang dikatakan menunjukkan bahawa tertuduh tidak begitu mabuk hingga tidak tahu apa yang dibuatnya. Tertuduh juga sedar akan keadaan sekeliling dan tahu apa yang dilakukan. Dalam keadaan ini, tertuduh tidak boleh mengharapkan pembelaan mabuk seperti yang diperuntukkan oleh Seksyen 86 Klausul 2 Kanun Kesesaan, kerana tertuduh gagal membuktikan atas imbangan keberangkalian. Jadi tiada apa-apa keraguan bahawa kecederaan disebabkan oleh tertuduh dan bahawa dia dengan sengaja adalah telah menyebabkan kematian si mati. Seterusnya kita pergi pada keadaan mabuk. Keadaan mabuk otomatisme. Dalam kanun kesesaan tidak dinyatakan secara jelas mengenai pembelaan otomatisme, yang mana pembelaan itu bermaksud itu pembelaan apabila keadaan fisiologi tidak secara sukarela seperti dalam perjalanan tidur. Suatu keadaan otomatisme boleh digunakan sebagai pembelaan tidak sengaja di bawah Seksyen 80. Dan tapi wujud persoalan sama ada aktus real situasi yang mana tertuduh secara sukarela menyebabkan dirinya mabuk dan hingga menyebabkan otomasi. Otomasi ni adalah satu prestasi tindakan seperti mengigau, iaitu sleepwalking, tanpa pengetahuan dan kawalan sedar. Dan susah untuk menggunakan pembelaan mabuk ini kerana tertuduh telah membentuk niatnya sebelum meminum minuman keras. Seterusnya ialah mabuk dan hilaf. Contohnya, A yang dalam keadaan mabuk atas kerelaan sendiri telah menganggap K, saudaranya, sebagai teman wanitanya iaitu L, dan lalu A mencium K dan bercadang untuk bermain cinta. Jadi adakah A boleh menggunakan pembelaan hilaf di bawah Seksyen 7/9 Kanun Kesesaan atas tuduhan mencabul K? Kita lihat di sini. Katakan ini merupakan pertama kali A meminum arak dan tidak mengetahui bahawa A akan mabuk dengan hanya mengambil 2 gelas arak. Perlu dilihat di sini bahawa pembelaan hilaf di bawah Seksyen 79 Kanun Kesesaan mestilah berlaku atas niat yang suci dengan mempercayai bahawa ianya adalah yang menurut undang-undang, dan perkara sama ada dengan meminum 2 gelas atau lebih akan mengakibatkan mabuk bagi menimbulkan suatu pembelaan merupakan satu perkara fakta yang bergantung pada keadaan persekitaran. Jadi mungkin bagi seseorang yang sudah biasa minum arak hanya akan mabuk setelah meminum arak dengan kuantiti yang banyak. Bagi seorang yang baru pertama kali mengambil arak, perlulah berhati-hati dan sentiasa berwaspada dalam mengambil 2 gelas arak seperti dalam kes ini. Jadi sekiranya bagi tidak mengambil langkah yang berhati-hati semasa mengambil minuman tersebut, maka pembelaan di bawah Seksyen 79 Kanun Kesesaan tidak boleh digunakan ke atas A. Seterusnya ialah keadaan mabuk dan kes pembunuhan yang berkait rapat dengan Seksyen 300 dan Seksyen 299. Melalui Seksyen 300 dan Seksyen 299, perbezaan di antara keduanya adalah sangat kecil dan pembelaan mabuk merupakan pembelaan penuh terhadap pertuduhan bagi kedua-dua seksyen. Dan oleh yang demikian, pembelaan mabuk bagi kesalahan membunuh di bawah Seksyen 300 akan menyebabkan tertuduh dibebaskan sepenuhnya, bukan sahaja pada pertuduhan pindaan mematikan orang dengan salah di bawah Seksyen 299. Kita lihat pada kes Subasing lawan pendakwa raya, yang mana pihak perayu telah didapati bersalah di bawah Seksyen 302. Dalam kes ini, pihak perayu telah mengemukakan pembelaan mabuk dan hakim menyatakan di mana ianya merupakan suatu intipati dalam perbuatan jenayah, iaitu motif atau niat perlulah wujud dalam fikiran orang tersebut yang melakukan jenayah itu. Dan sekiranya pemikiran orang tersebut dikaburi dengan meminum minuman keras dan orang itu tidak berupaya untuk berniat melakukannya, maka adalah satu justifikasi untuk meminda pertuduhan daripada kesalahan membunuh kepada kesalahan mematikan orang dengan salah.
Walau bagaimanapun, mahkamah telah terlepas pandang bahawa di bawah kanun kesesaan, pembelaan mabuk merupakan pembelaan yang lengkap dan tidak terpakai kepada keadaan mitigasi bagi pengurangan pertuduhan. Ianya berbeza dengan keadaan di England seperti yang diputuskan dalam kes Subasing lawan pendakwa. Seterusnya ialah beban pembuktian. Dalam mengemukakan pembelaan mabuk, beban pembuktian adalah terletak kepada tertuduh, yang mana kita lihat dalam kes Francis anak lelaki Anthony Sami lawan pendakwa raya. Dalam kes ini, mahkamah perlu mempertimbangkan keadaan kelakuan tertuduh semasa, sebelum kejadian, pada waktu kejadian dan juga selepas kejadian untuk menentukan adakah beliau dalam keadaan mabuk dan tidak sedar apa yang telah beliau lakukan. Jadi ada kenyataan ini disokong, iaitu pembelaan mabuk boleh dibuktikan walaupun tanpa keterangan saintifik. Oleh itu, apa yang penting adalah keterangan pemikiran minda seseorang itu pada waktu tersebut. Keterangan yang paling baik adalah membuktikan pemikiran minda seseorang adalah melalui kelakuannya sebelum, pada masa itu dan selepas kejadian tersebut. Ini merupakan satu isu dalam mengetahui kesan mabuk terhadap pemikiran seseorang bagi mengetahui sama ada orang itu mempunyai niat atau sebaliknya. Keterangan ini adalah jelas melalui tata kelakuan seseorang dan bukannya paras mabuk tersebut. Dan paras alkohol dalam darah semestinya suatu elemen yang penting untuk menerangkan tata kelakuan seseorang itu. Dan dalam kes ini, mahkamah mendapati tiada sebarang keterangan kukuh yang menunjukkan bahawa perayu telah minum minuman keras sehingga tidak sedarkan diri atau tidak berupaya untuk membentuk unsur niat membunuh. Selepas menimbangkan segala tata kelakuan pihak perayu, mahkamah memutuskan bahawa perayu tidak berada dalam keadaan mabuk sepenuhnya dan keseluruhan keterangan menunjukkan bahawa perayu telah membunuh mangsa bagi mendapatkan tengkorak manusia yang diperlukan untuk memunca nombor ekor. Dapat disimpulkan daripada keadaan mabuk secara sukarela bukan sebagai pembelaan yang terdapat dalam Seksyen 85 Klausul 1 Kanun Kesesaan, yang mana tidak mudah bagi seseorang tertuduh itu menggunakan pembelaan mabuk ke atas dirinya, yang mana wujud aktor serius ke atas tertuduh tersebut, dan tidak mudah bagi tertuduh itu menggunakan pembelaan hilaf Seksyen 79 Kanun Kesesaan ke atas dirinya, dan juga keadaan mabuk automatisma, yang mana tertuduh itu tidak menyedarkan diri ketika melakukan kesalahan tersebut, tapi wujud aktor serius sebelum tertuduh itu melakukan kesalahan jenayah itu.